Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita alhamdulillah surah Al-Baqarah sedang bincangkan hari itu yang kita terakhir ayat 236 surah Al-Baqarah. Betul ke salah? Bukan? Iyalah kan? 238 dah. 237. Okey. Nak masuk 237. Habiskan 236, betul? 237 minggu lepas. Ya, insya-Allah. 238 masuk. Betul lah. 237 habis. 236 lah. Memang ustaz salah. Macam mana? Baik. Lawak-lawak je. Baik. Khair insya-Allah. Jadi baik. Ayat 238 Baik, sesudah kita bincangkan itu berkenaan dengan kita masih lagi dalam hal ehwal kekeluargaan dalam Islam. Dia macam mana orang tu kahwin, macam dia cerai. Ini kita kata rentetan daripada ayat 177. Berulang kali sebut ni, pasal jangan lupa bahawa surah Al-Baqarah ni walaupun dengan panjang dia ada dua konteks besar. Isi besar dia dua je. Mana satu, bahagian pertama yang kita baca itu adalah berkenaan dengan tajuk juzuk pertama berkenaan dengan Bani Israel, kerana pemikiran rakyat dicabut dari mereka, ditarik dari mereka, ni khilafah dan juga hidayah. Adapun bahagian kedua surah Al-Baqarah, start dari 160 lebih 164, 65, dia mula bincangkan berkenaan dengan tajuk umat Islam ini. Dia berubah daripada asal ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel, tiba-tiba pindah ya ayyuhalladzina amanu. Lepas juzuk kedua tu dah mula tukar peralihan kiblat kepada umat Islam, kepada Kaabah, dan diberikan khilafah dan juga hidayah kepada umat Islam. Setelah mana lama diberikan kepada Bani Israel, anak-anak Yaqub, dialihkan kepada anak atau keturunan Ismail alaihi salam. Dan dari situlah kita mula baca berkenaan dengan tajuk tajuk kisos, tajuk wasiat, puasa, seterusnya sampailah kita baca jihad, dan akhir kita habis haji. Kita masuk berkenaan dengan last sekali adalah berkenaan dengan masih lagi tentang hal ehwal kekeluargaan, macam mana seorang tu bercerai, macam mana dia kahwin dan sebagainya. Baik, sambung ayat 238 239. Ini permulaan untuk dah mula pindah nak tukar tajuk lain dah lepas ni. Allah nyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Okey, memerintahkan Allah Taala agar dipelihara ke atas semua solat, semua solat pada waktu-waktunya, dan juga penjagaan atau pemeliharaan solat tadi daripada batasan dan juga pelaksanaan dia. Mana apa kadar dia, apa pelaksanaan dia. Sebagaimana disabit dalam Sahihain daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa beliau telah berkata, sa'altu Rasulullah SAW, aku telah bertanya Rasulullah SAW, ayyul amali afdal, amalan manakah paling afdal? Qala, baginda bersabda, as-salatu ala waqtiha. As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu thumma ayyu. Kemudian aku kata, apakah lagi? Apakah sesudah itu? Qala al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Qultu thumma ayyu. Jadi aku kata lagi, lepas tu mana pula?
Qala al birrul walidain, baginda bersabda, birrul walidain, buat baik pada dua ibu bapa. Okey. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, haddatsani bihinna Rasulullah sallam, menceritakan kepadanya, menceritakan daku tentangnya Rasulullah sallam, walawis tazattuhu lazadani, kalau aku minta tambah lagi, pasti baginda akan tambah lagi kepadaku. Aku tanya, berterusan tanya, pasti baginda akan tambah lagi. Dan dalam apa hadis ni diletakkan solat pada waktunya nombor 1, jihad nombor 2, birrul walidain nombor 3. Sebenarnya ada riwayat yang lain yang letakkan jihad nombor 1, atau ada riwayat yang lain letak iman nombor 1. Jadi para ulama nyatakan mana jawapan Nabi SAW berbeza-beza ikut siapa yang bertanya dan ikut keadaan. Dan memang kita kata amalan dalam Islam ni ikut kadar orang, diri manusia itu sendiri. Pada ketika musibah melanda dan sebagainya, pada ketika orang jahil. Maksud dia semua ibadah tadi berdasar pada keadaan dan masa. Bahkan macam Nabi sebutlah berkenaan dengan sedekah dan sebagainya. Nabi kata sedekah yang paling mahal adalah ketika orang tu sihat dan juga kedekut. Dia pasal dia tak, benda tak dia makan, dia bagi orang. Macam basilah, atau baju tak muat pakai, bagi kat orang. Boleh lah. Soalan sekarang, boleh tak beli baju baru? Baju baru untuk bagi kat orang. Itu lain cerita. Jadi setiap manusia ni sebenarnya memang kadar amal dia tinggi atau tidak terpulang pada Allah Ta'ala. Mungkin benda kecil kita buat itu paling Allah Ta'ala terima. Mungkin ada benda besar-besaran kita buat tapi Allah tak pandang pun. Tapi pasal itu nak fahamkan bahawa kadar amal seseorang itu bukan ikut akal sebenarnya, bahkan ikut di sisi Allah SWT, bahkan ikut prioriti. Di manakah, bilakah waktunya, bilakah masanya, apa patut apa tidak. Contoh kalau dia kata ketika waktu orang-orang ramai melupakan Rasulullah SAW, maka kita sentiasa sebut Rasulullah SAW. Tapi cara sebutan tadi bukan setakat buat lagu dan sebagainya, tapi bahkan sepatutnya kita melaksanakan mengamalkan segala arahan baginda SAW. Itu yang dituntut, bukan berkenaan masalah nyanyi. Puji Nabi semua orang boleh buat, tapi patuh Nabi banyak orang gagal. Puji Nabi semua orang boleh buat, hatta orang bukan Islam pun boleh buat. Orang Islam pun boleh karang buku puji Muhammad SAW, tulis tentang Muhammad SAW. Orang Islam pun tak boleh tulis macam tu. Tapi asas dan Islam ni adalah apa? Bukan pujian, tapi apa? Ketaatan, kepatuhan. Itu yang Allah tuntut dari kita, bukan benda lain. Okey? Baik. Jadi bila kat sini datang pelaksanaan. Jadi bila Ibnu Mas'ud tanya, dalam hadis ni diberikan Rasulullah SAW, amalan paling afdal adalah yang pertama sekali solat pada waktunya. Cuma para ulama berikanlah penjelasan masalah solat pada waktunya. Bukan dua waktu. Ada kata awal waktu. Ada satu datang as-salatu liwaqtiha. Liwaqtiha ni ala waqtiha. Ini kata pelafazan tu tadi memberikan meaning yang berbeza. Ada kata awal waktu, ada kata masih dalam waktu. Mana maksud dia, mana orang tu jaga jangan sampai terkeluar waktu atau hujung waktu. Mana waktu afdal untuk solat tadi sebenarnya berbeza. Macam solat solat subuh digalakkan untuk dinikan sikit supaya semua orang boleh berkumpul berjemaah. Ni bukan kat rumah tak payah tunggulah. Lepak tunggu ni lewat lagi ni. Kau nak jemaah dengan siapa kan? Kalau anda kata yang dekat dekat masjid tu ya, memang digalakkan untuk imam tadi baca surah yang panjang, lewatkan sikit sebagainya. Dia ada ikut keadaan. Bahkan Rasulullah SAW ada musim tertentu, musim panas, musim sejuk, baginda akan berbeza timing solat baginda. Kalau musim sejuk baginda akan cepatkan, kalau musim panas baginda lewatkan sampai matahari mula tidak lagi terik sangat baru baginda solat. Itu kaedah. Maksudnya jadi bila datang hadis tu lah hadis yang Nabi kadang sembahyang cepat, kadang sembahyang lambat, berdasar pada masa dan juga ni. Itu yang menjadikan kenapa solat pada mula awal waktu terus azan sembahyang terus tu bukanlah disepakati oleh para ulama. Jika tidak, memang kesepakatan akan timbul bahawa itulah tempat yang terbaik, keadaan yang terbaik. Tapi oleh kerana ada hadis Nabi SAW, Nabi tangguhkan, lewatkan, cepatkan berdasar pada musim, berdasar pada macam solat tertentu Nabi lewatkan, pasal tunggu jemaah kumpul dan sebagainya, maka itu juga afdal sebenarnya berdasar pada asas dia. Cuma solat itu dijaga dan dipelihara, jangan sampai terkeluar pada waktu. Kadang tangguh sampai terkeluar waktu. Baik dah semua kita ni, tak ada siapa kata tak nak solat. Cuma masalah apa? Awal ke cepat, malas ke lambat, dengan azan bergerak ke tidak. Itu asas yang berbeza. Kadar iman kita ikut itulah. Ada orang iman dia kuat kan, dengan azan terus bersiap. Ada orang dengan azan nantilah 5 minit lagi aku pergi. Kan? Itu orang masing-masing lah. Ikut kadar masing-masing. Manusia ni ikut berdasar pada kefahaman dia, berdasar pada takwa dia.
Tapi kita nak kata orang tu solat lewat tak beriman, tak. Dan dia culas dia sekian, tapi kita kata tidak macam sekali. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata hafizu ala salawat, jagalah ke atas solat. Was salatil wusta, juga solat wusta. Okey. Dan dikhususkan untuk penjagaan tu lebih dengan tambahan adalah solat wusta. Dan para ulama di kalangan salaf dan khalaf telah bercanggahan berkenaan dengan apakah dia solat wusta. Ikutkan wusta tu maksud dia pertengahan, macam jari ni kan. Kita yang tengah-tengah ni wusta. Wusta ni pertengahan. Perkataan wasat. Wasatiyah. Kau wasatiyah. Okey, wusta tu maksudnya pertengahan. Okey. Maka dikatakan solat wusta ni dikatakan ia adalah subuh. Ada pendapat mengatakan dia subuh. Dia adalah solat subuh. Diriwayatkan pendapat ni pada Malik dalam Muwatta beliau. Okey, dengan secara balagh ni maksud dia bila Imam Malik kata sampai kepadaku daripada para sahabat. Kadang-kadang sanad tak ada. Sanadnya tidak ada tapi sampai. Macam inilah saya dengar macam tu. Sampai kepada saya tanpa sanad. Kalau dengan sanad takkan dipanggil balagh. Kataan balagh dalam hadis biasanya bila orang kata contoh macam Az-Zuhri. Kan bila kisah mungkin pernah dengar bila Nabi terima wahyu tertangguh. Kemudian ada riwayat yang datang kata Nabi nak terjun atas bukit. Pernah dengar? Tak dengar. Ada dengar. Okey, kisah tersebut dalam Bukhari. Cuma orang yang tak belajar hadis akan nampak dah asal Bukhari je dibantai baca. Ni Bukhari lah ni. Bukhari ni tak, bukan Bukhari. Imam Bukhari riwayatkan Az-Zuhri kata. Sebenarnya salah seorang perawi tadi bila dia kata Nabi sedih. Kan dia diriwayatkan balik kisah berkenaan daripada Aisyah radhiyallahu anha dan Nabi sedih bila putus wahyu. Lepas Waraqah bin Naufal, Nabi dapat wahyu, kemudian Nabi jumpa Waraqah bin Naufal dan tanya Waraqah ceritakan dan clarify Nabi sebagai nabi. Apa yang jumpa tu adalah Jibril. Di situ Nabi SAW lepas tu wahyu diputuskan. Ada kata tak lewat 2 minggu, ada kata sekian, ada kata tempoh 2 tahun, wallahu alam. Tempoh yang panjang sangat. Sehingga kan Nabi SAW ketika tu apa? Sedih. Sedih bersangatan ni lafaz huznan syadidan. Zuhri kata fima balaghana, ikut apa sampai pada kami. Sedih Nabi tu sampai baginda ingin untuk terjun di atas bukit. Tapi dia sebut tanpa sanad. Tabi'in ni dia sebut tanpa sanad. Dia kata dengar ikut sampai pada kami. Dengan cerita tak boleh. Tak dipakai. Dia bukan teks hadis. Maksudnya kalau dia kata tu kena diasingkan. Faham? Kalau dia kata riwayat tadi, kalau dia kata guru seorang perawi hadis tadi, dia kata sekian sampai Nabi. Okey, tak ada masalah. Tapi dia kata ketika dia menjelaskan kalimah dalam hadis tadi, dia pun kata dengar cerita. Tak boleh lah dengar cerita tu. Dia punya kata-kata bukannya sahabat Nabi SAW yang ceritakan. Kalau sahabat ceritakan, dia menjadi apa? Sanad. Yang sampai pasal dia orang cerita tentang Rasulullah SAW, dia orang tengok Rasulullah, jumpa Rasulullah, hidup dengan Rasulullah. So dia cerita Rasulullah buat apa? Jadi sebagai hadis. Jadi sebagai sunnah. Jadi sebagai cerita sirah Rasulullah SAW. Tapi kalau dia kata dengar kata orang cerita, macam Melayu kita banyak cerita pasal Nabi. Kan pasal rokok pun ada. Nabi bersabda, Nabi tak sabda pun. Kan akan ada kaum sekian. Malam tadi saya tengok dekat restoran. Tak tahulah family ni bawa balik US ke balik mana. Abah isap shisha, anak lelaki isap shisha, anak perempuan isap shisha, mak isap shisha. Dia bonding macam tu kot. Saya duduk meja dekat je. Dia duduk belakang saya. Saya pun nak cakap pada bini saya, baik beli Marlboro sekotak, isap. Abah ambil sebatang, mak ambil sebatang. Serupa je. Shisha tu tembakau. Cuma dia ada scented, dia letak perisa. Tapi dia tembakau, purely tembakau. Tulis dekat dia punya pack tu. Tak tahulah. Kan anak go. Lepas tu abah pun go. Saya macam saya macam ya benar. Kat Rausha. Lah masalah. Pasal dia tu unfiltered Mana kalau dia kata orang isap rokok pun ada filter, dia tak ada filter. Dia straight. Ya, masalahnya tak tahulah, itu kan culture Arab pun. Orang Arab kan, dunia Islam dimasuki tembakau 1000 hijrah. Kan lepas siapa pergi ke Amerika Selatan, Sepanyol tu? Ke Columbus ke Marco Polo kan, benda tak nama. Kan dia bawa balik tembakau ke Eropah. Kan dia bawa balik Eropah. Tembakau tu asal daripada Amerika Latin. Dia bawa ke Eropah pada awal ketika mana tembakau masuk.
Bukan dia sebelum dia jadi benda biasa. Gereja keluar arahan, siapa isap rokok tu, isap tembakau tu, pecahkan mulut, ambil kayu ketuk mulut. Hukum bunuh pun ada, tahu tak? Sehingga lepas tu daripada Eropah tu dia turun masuk ke dunia Islam. Bukan dekat culture Islam. Apa ingat Nabi gogok gitu ke? Aku masalah tu orang ni. Tak, dia bonding lah. Mungkin family kan, bonding family. Buatlah kerja lain. Main dam pun aci jugalah. Kalau orang tak bermuasa kan. Dia pergi isap Fisya. Abah isap, cik. Dia tengah sembang belakang, saya kata masalah tu. Nak bercakap kan, dia dengar. Tapi, yelah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Tak tu saya kata mungkin bawa balik Malaysia kot. Dia bincang apa, anak dia naik main rugby ke, apa benda tak. Boleh terdengar, bukan kita nak dengar, terdengar. Lepas tu glu. Jadi macam tu, macam zaman kita sekarang banyak orang kata Nabi kata dengar kata, ikut cerita orang, Nabi kata. Itu tak boleh. Itu tak ada dalam Islam macam tu. Pasal apa-apa related pada Nabi SAW punya perbuatan dan sebagainya, mesti ada direct, jelas, sanad yang bercantum. Bukan hanya cerita orang. Orang kata tak pakai. Jadi macam dia lafaz yang ada dengar cerita ni dipanggil balagh. So jadi dalam tajuk ni, bila dikatakan solat wusta, solat subuh, Malik bin Anas, mana Imam Darul Hijrah, Imam Madinah dahulu, Imam mazhab Maliki lah, guru Imam Syafi'i, dia riwayatkan dalam Muwatta secara balagh. Dia kata ikut apa sampai pada kami daripada apa? Daripada Ali, daripada Abbas, bahawa ia adalah subuh. Ini yang dikatakan sampai kepada Ali dan juga Ibn Abbas. Kalau betul tu kita boleh argument tu timbul lah. Tapi masalah ini dia pun kata apa? Ikut sampai balagh. Dia kata balagh sampai. Ibn Abbas dan Ali mengatakan dia adalah subuh. Dan telah meriwayatkan At-Tabari daripada Abu Raja' Al-Ataridi. Abu Raja' Al-Ataridi ni sahabat Nabi. Dia qala, beliau berkata, sallaitu khalfa Ibn Abbas al-fajra. Aku solat di belakang Ibn Abbas, solat fajar. Faqanata fiha. Lalu dia lakukan kunut dalamnya. Wa rafa'a yadayhi, dan dia angkat dua tangan dia. Thumma qala, kemudian lepas itu dia kata, hadhihi salah al-wusta allati amarna an naquma fiha qanitain. Inilah solat wusta. Itu solat wusta yang diperintahkan Allah Taala supaya kita bangun kepada dia dalam keadaan apa? Diam, senyap atau berkunut. Ini riwayat yang datang dalam At-Tabari. Dan Ibn Tabari dia ada sanad sendiri diriwayatkan kepada Ibn Abbas dengan lafaz sebut. Tapi lah macam kita kata masih dipercanggahkan lah. Dan diriwayatkan juga oleh daripada Abu Aliyah, seorang mufassir, dia kata dia kata sallaitu, aku solat khalfa Abdullah bin Qais bil Basrah salatul qadah. Aku solat di belakang sahabat Nabi Abdullah bin Qais di Basrah, solat subuh, solat pagi. Faqultu li rajulin min ashabi sallam ila janibi. Lalu aku cakap pada seorang lelaki di sebelah aku, dia kalangan sahabat Nabi, mas salatul wusta, apakah solat wusta? Qala, dia pun kata hadhihi solat ini, itu solat subuh. Ini pendapat pertama. Dia ada pendapat lain lagi. Bahkan ada yang lebih kuat tu, yang asal. Tapi baca ni dulu. Okey. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah. Bahawa beliau berkata, salatul wusta, solat subuh. Salatul wusta, solat subuh. Diriwayatkan ia oleh Ibnu Abi Hatim daripada Ibnu Umar, Abi Umamah, Anas, Mujahid, Ikrimah dan lain-lain. Dan dia ada nas yang disebut dalam Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menyatakan inilah salatul wusta adalah solat subuh. Okey. Yang kata yang antara berat sebenarnya. Yang dua solat sebenarnya yang berat, asar dan subuh. Cuma subuh tu lebih nyata lah banding dengan subuh, dengan asar. Sebab asar tu biasa orang jaga, subuh tu tidur. Kan? Subuh tu lebih nyata. Okey? Dengan apa? Dengan berhujah berhujah dengan firman Allah Taala, wa qumu lillahi qanitin, bangunlah kamu kepada Allah Taala dalam keadaan berkunut. Okey. Dan kunut tu di sisi mazhab Syafi'i berlaku pada solat subuh. Maka dia kata solat wusta tu solat subuh. Pasal ayat tu waqumul qanitin datang Dan ada di kalangan mereka ni solat wusta ni dengan iktibar bahawa dia tidak dikosarkan. Kenapa dikatakan subuh sebagai solat wusta? Sebab solat yang tak dikosarkan langsung. Ialah mana bila musafir jadi satu. Solat asar jadi dua, kan? Zuhur jadi dua, isyak jadi dua. Subuh jadi apa? Jadi satu. Okey. Dan dia di antara dua solat empat yang dipendekkan. Kan duduk di antara isyak 4, zuhur 4, subuh 2. Dia macam tu. Dia kata dia duduk di antara solat berkenaan
Dan juga dan dia datang selepas maghrib. Okey. Okey, dan dikata dan dikatakan juga bahawa ia adalah di antara dua solat yang jahar. Solat yang jahar. Fa inna salatal lail jahratain. Dia di antara dua solat malam yang baca kuat, nyaring kan. Contoh macam maghrib, isyak, subuh kan, tengah malam tu kan dia duduk situ. Jadi dua lagi senyap, dua lagi nyaring. Dia tengah-tengah. Ini pendapat berdasar pada sekian. Tapi yang kalau nak delete pun paling kuat bila kita tengok sahabat Nabi kata. Bukan sebab jangan kita letak hukum berdasar logik. Logik tidak jadi. Kita berdasar pada kalau sahabat Nabi kata, ya, pasal syariat ini tidak difahamkan, tidak didalilkan kecuali dengan nas, bukan dengan logik. Kata kenapa logik maghrib 3? Macam saya tengok ada orang dulu yang dia bincang. Tangan ketika duduk tahiyat awal tu, ketika rukuk nak duduk mana? So dia kata, ketika rukuk di mana? Atas lutut. Atas lutut ke? On the lutut. Okey, dia kata atas lutut. Ada saya dengar dulu orang tu kata apa? Dia kata logiknya tak, dia bukan on the lutut, atas lutut. Above the lutut. Above. Dia kata alasan dia bukan dalil hadis Nabi. Tapi apa tahu? Logik dia ketika duduk tahiyat. Duduk tahiyat kan, duduk tangan kat mana? Dia jadi pakai logik, tak boleh. There's no such thing. Kita gunakan logik, kait ini dengan ini dengan ini, pakai logik akal, tak boleh. Kita mungkin boleh try untuk berfikir, tapi Allah Ta'ala laksanakan, perintahkan kita untuk kita laksanakan benda berkenaan bukan kerana logik yang kita fikirkan. Ia purely because Allah Ta'ala nak uji kita. Bahkan kadang-kadang di antara benda tersebut yang kita kata tak logik, ikut akal. Tapi syarak nak macam tu, kita buat juga. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala nak kita redha dengan cara tersebut. Dia pasal macam kita sering bagi analogi ni kan. Para ulama nyatakan kita masuk ke dunia ni menumpang alam Allah Ta'ala. Apa peraturan diberikan, apa arahan diberikan, biarpun menampak sekecil mana sekalipun, walaupun nampak di mata kita insignificant, tak ada apa-apa. Macam orang kan, macam logik, orang buat kapal terbang tak dapat apa kalau dia kafir, sedangkan manfaat dia banyak kan. Tapi orang duduk masjid berzikir, pahala seorang-seorang selamat. Ekologi akal kita macam apa hal kan? Kan yang tu lebih bermanfaat untuk manusia sejagat. Yang ini nampak tak? Ikut akal kita macam apa hal? Tapi masalahnya ini kehendak Allah Ta'ala. Pasal kita bukan kita yang tuntut, bukan kita yang atur. Dia yang atur. Maka kita benda yang baik di mata kasar kita. Macam kita kata kalau kita seronok sangat kan, solat ni gembira sangat solat kan. Maghrib tu 3 kita bagi 5, bantai 5. Isyak 4 bantai 8. Kan ganas terus kan. Betul kata. Ataupun buat macam orang ada buat apa? Dia buat 2 kali. Sebab apa? Nak pastikan lepas. Mana ada? Kan? Pasal kita diberikan ikut kadar berapa banyak kita ingat. Tak dapat tu tampung dengan solat sunat. Yes. Solat sunat banyak silakan. Solat wajib takkan berulang berkali-kali. Pasal apa? Takut kot mana tahu, agaknya barangkali boleh jadi. Punya banyak dia punya assumption tu. Sampai last sekali tak tahu mana halal, mana haram, mana boleh, mana tak boleh. Sampai ke benda halal pun jadi haram. Itu salah Jadi dengan sebab itu kita kata pendapat macam yang kata berdasar pada logik dia diapit oleh solat yang jahar, solat yang ni bukan menjadi syarat. Bahkan dia yang kita nak baca tadi macam Abu Rajab Al-Tawaridi kata, Anas kata, Ibn Umar kata, mereka ni punya kata-kata lebih valid berbanding dengan logik akal kita. Okey, itu pendapat pertama. Dan dikatakan juga pendapat kedua, ia adalah solat zuhur. Ia adalah solat zuhur. Dalam meriwayatkan Ahmad daripada Zaid bin Thabit, beliau berkata, dahulunya Rasulullah SAW solat zuhur di Hajirah, di tempat di Hajirah, satu tempat berkaitan Madinah, dan baginda tidak solat, okey, dan tidak adalah solat yang disolatkan oleh disolatkan yang lebih berat, lebih payah berbanding ke atas sahabat Nabi bandingkan zuhur. Sebab apa? Sebab ketika itulah panas sekali. Kan tengah panas, berpinang-pinang mata. Time tu nak datang masjid, la ilaha illallah syarikalah kan. Kita nak guling-guling kan, lepas buat kerja di kebun ke, menyaga ke. Perasan tak ketika tu kita dah mula macam orang zuhur kan, dah macam time tu lah kita macam time tu lah yang paling payah. Ialah zaman kita sekarang aircon itu tak payah.
Yang kita payah nanti kan solat lain pula. Kan zaman para sahabat Nabi, masa dikatakan oleh Zaid bin Thabit, itulah solat yang paling berat kat atas sahabat Nabi. Pasal panas. Ketika tengah panas. Teriknya matahari ketika itulah. Kan nak pergi jalan tu kan nampak pinar mata. Kenapa tak pergi masjid? Mata berpinar. Berpinar mata, tak nampak jalan. Kan? Silau sangat. Tak memang betul, kalau silau sangat kita mengantuk dan sebagainya. Bahkan waktu tersebut kita dengan panasnya, dengan tak ada aircon. Sekarang masjid semua ada aircon kan. Kat Malaysia sekarang ni macam ada surau tak ada aircon tu jadi pelik. Sungguh tak? Ada tak tak ada? Standard kan? Ada. Kat kampungnya cerita lah, bandar. PJ ada? Ada PJ? Ada ke? Saya setakat ni saya tak masuk lagi lah. Yang saya masuk semua dah tambah. Tahun tu saya masuk tak ada, tahun berikutnya dah ada dah. Sejuk macam peti ais. Kan? Rasa nak tidur pun ada juga. Jadi cerita dia, maksud dia zaman sekarang ni mungkin tak rasa sangat. Tapi zaman dahulu dengan panasnya, dengan apa sebagainya kan, kita tahu cuaca padang pasir, cuaca Madinah, cuaca padang pasir memang payah. Kan kalau sejuk sangat, time tu yang saya kata Nabi kalau musim sejuk Nabi akan apa? Cepat kan kemudian nuzul. Kalau ketika musim panas Nabi lewat kan, bagi matahari dah mula redup sikit, baru solat. Itu ada kaedah yang Nabi buat macam tu. Nabi percepatkan solat, terlewatkan solat berdasar pada cuaca. Nah, kita kata benda tu. Jadi Zaid bin Thabit kata, ini pendapat kedua, kata zuhur. Kerana dia kata tidak adalah solat disolatkan oleh para sahabat Nabi lebih berat berbanding dengan solat zuhur. Maka turunlah ayat Al-Quran, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah solat-solat dan jagalah salatul wusta. Dikatakan disebut dalam kata-kata berkenaan bahawa Nabi Abu Daud diriwayatkan bahawa Nabi sabda kan, inna qablaha salatain wa ba'daha salatain. Ni dua, sebelum dia ada dua solat, lepas dia ada dua solat. Alasan tu, tapi memang berat lah pasal ikutkan panas dan juga terik, penat dan sebagainya, ketika time tu lebih kuat berbanding dengan waktu-waktu lain. Okey. Baik. Ini kata apa? Dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari daripada Zaid bin Thabit dalam hadis yang beliau angkat kepada Nabi SAW. Dia kata, as-salatul wusta salatul zuhri. Salat wusta adalah salat zuhur. Okey. Dan di antara orang yang diriwayatkan daripadanya bahawa salat zuhur adalah Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Aisyah. Di atas percanggahan lah, ada yang datang riwayat lain daripada mereka. Dan dia adalah pendapat Urwah bin Zubair, dan juga satu riwayat daripada Abu Hanifah. Abu Hanifah juga menyokong pendapat ini, mengatakan bahawa solat wusta tu solat zuhur. Dia pasal Allah Ta'ala sebut dalam ayat berkenaan jaga semua solat, dan Allah Ta'ala tekankan solatul wusta. Jadi maksud dia itu keprihatinan para ulama untuk mengkaji apakah solat wusta berkenaan. Okey. Dan dikatakan juga pendapat datang ketiga bahawa ia adalah solat asar. Solat wusta itu adalah solat asar. Okey, dikatakan oleh At-Tirmidzi juga Imam Al-Baghawi Al-Baghawi kan dikatakan, dan ia adalah pendapat kebanyakan para ulama di kalangan para sahabat dan lain-lain. Ini pendapat paling masyhur sebenarnya, yang berbanding dengan pendapat yang pertama dan kedua. Okey. Dan berkata Ibn Abdul Bar, imam salah seorang ulama mazhab Maliki, dia kata ia adalah pendapat kebanyakan ahli hadis. Mana ahli asar atau ahli hadis, kebanyakan mereka berpendapat ini. Berkata Hafiz Abu Muhammad Abdul Mukmin bin Khalaf Ad-Dimyati dalam kitab beliau yang dinamakan Kashful Mughatta fi Tabyin Salatul Wusta, menyingkap apa yang benda yang tertutup daripada dalam penjelasan solat wusta. Mana solat wusta? Yang mana solat wusta dijelaskan. Dia kata apa? Dia kata dalam kitab berkenaan, sungguhnya telah jelas atau menang padanya bahawa ia adalah solat asar. Dia diriwayatkan daripada Umar, diriwayatkan pendapat ini daripada Umar, Ali, Ibn Mas'ud, Abu Ayyub Al-Ansari, Abdullah bin Amr bin As, Samurah bin Jundub, Abu Hurairah, Abi Sa'id Al-Khudri, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah. Dan juga diriwayatkan juga daripada Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, di atas pendapat yang sahih daripada mereka. Maksudnya ini dengan para sahabat ramai. Banding tadi kita ada 3 orang, 4 orang kan. Yang ini para sahabat dengan ramainya mengatakan ia adalah salat asar. Okey. Dan ini pendapat juga di kalangan para tabi'in Imam An-Nakhai, Zur Al-Hubaish, Sa'id bin Jubair,
Muhammad Ibn Sirin, Hasan Al-Basri, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi dan lain-lain. Dan dia ada pendapat mazhab Ahmad bin Hanbal. Dan berkata Ibn Munzir, dia adalah yang sahih daripada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini memang Abu Hanifah. Dan dua pendapat, satu pendapat dia kata zuhur. Pendapat yang sahih tentang mereka kata adalah bahawa ia adalah solat asar. Ini Abu Hanifah, Abu Yusuf anak murid dia, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani anak murid dia. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Habib Al-Maliki. Bukan Habib Umar, bukan Habib ini ulama zaman dulu ni, rahimahumullah, SWT rahmati mereka semua sekali. Ini kalau ulama zaman kita cerita ni tak tentu lagi betul. Ini kita kata yang mana dulu, orang-orang yang dengan sahabat tabi'in, sahabat dan juga tabi'in, kebanyakan mereka memilih untuk mengatakan solatul wusta, solat pertengahan itu adalah solat asar. Okey. Dan dalil di atas apa yang mereka cakap ini adalah apa yang diriwayatkan daripada oleh Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal. Okey. Daripada Ali bin Abi Talib. Daripada Ali bin Abi Talib, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul ahzab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul ahzab, telah bersabda Rasulullah pada hari Ahzab, hari di mana umat Islam gali parit untuk menanti tentera, gompuran tentera besar datang ke menyerang Madinah. Pada hari berkenaan, para sahabat dan juga Nabi SAW tidak solat zuhur, asar, melainkan pada waktu maghrib. Dalam waktu maghrib tu mereka solat zuhur, asar dan juga maghrib. Maka ketika itulah Nabi SAW telah bersabda. Dia berkata, syaghaluna anis salatil wusta. Mereka sibukkan kita daripada solat wusta. Itu solatul asri. Mal Allahu qulubahum wa buyutahum anara. SWT penuhkan hati mereka dan juga rumah mereka api. Sedia Nabi doakan. Nabi kata mereka sibukkan kita daripada solat wusta, itu solat asar. Allah Taala penuhkan rumah mereka dan juga hati mereka dan juga rumah mereka dengan api. Mana-mana mengganggu dan mengacau kita daripada solat berkenaan. Tapi ialah ditangguhkan solat dan solatkan ketika waktu maghrib. Nabi sebut solat. Dan kemudian bagi dia solatkan ia dia di antara dua isya'ain itu maghrib dan juga isya' dikeluarkan oleh Bukhari Muslim juga hadis ni. Bukhari Muslim keluarkan hadis ni, dan juga Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan bukan seorang saja para di kalangan pengarang kitab musnad yang letakkan nama para sahabat sebagai siapa musnad ni kena beja. Musnad ni bila seorang tu dia letakkan macam Imam Ahmad Ahmad bin Hanbal, dia letak musnad Abu Bakar, musnad Umar. Dia mana semua hadis Abu Bakar dia letak satu bab. Umar satu bab, Osman satu bab, Ali satu bab. Dia letak Huzaifah satu bab. Dia panggil musnad. Orang kita panggil musnid. Dia orang ada bersanad. Tak, ni musnad ni maksud dia letakkan kitab-kitab yang dikarangkan, letak macam tu, dia panggil musnad. Ada juga yang panggil mu'jam. Mu'jam ni macam Imam Tabrani, dia letakkan nama ikut nama guru dia. So guru dia yang pertama, hadis ni semua dia guru dia yang pertama, ni guru yang kedua, dia letakkan ikut guru dia. Mu'jam Kabir, dia letakkan ikut guru dia. Siapa guru dia? Guru yang pertama aku, yang ni semua hadis dia. Yang ni hadis dia berasal pada guru dia. So konteks contoh macam dia pecahkan ikut nama sahabat atau nama ni dipanggil mu'jam atau musnad. Sunan tu macam kita Sunan Abu Daud sebagainya, biasalah. Atau sihah macam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Okey. Yang mana Ibn Katsir kata memang diriwayatkan bukan seorang tapi ramai di kalangan pengarang-pengarang kitab hadis, dengan jalan-jalan yang panjang untuk disebut kat sini. Jalan periwayatan cukup panjang, banyak sangat. Jadi terlampau banyak sangat, jadi tak dibincangkan di kat sini. Cuma nak ceritakan bahawa hadis tersebut amat masyhur dan juga banyak jalan periwayatan dia. Dan hadis hari perang Ahzab tadi, orang-orang musyrikin telah menyibukkan Rasulullah SAW dan para sahabat baginda daripada menunaikan salat asar pada hari berkenaan. Jadi diriwayatkan daripada sekumpulan para sahabat dan juga bincangkan tajuk yang sama dengan juga panjang kita bincang kat sini, tak sempat. Okey. Dan hanya dimaksudkan riwayat daripada nas mereka ni bahawa salatul wusta adalah solat asar. Yang datang dari mereka ni, solat wusta itu adalah solat asar. Itu yang paling masyhur di kalangan para sahabat. Riwayat daripada tabi'in pun macam tu juga. Dan diriwayatkan juga oleh Muslim daripada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga Bara' bin Azib. Al-Bara' bin Azib. Kemudian dekat sini telah menukilkan Ibnu Katsir hadis-hadis yang himpunan hadis dan tajuk ini
daripada banyak sahabat. Kemudian beliau berkata, lepas dikumpulkan semua hadis tersebut, sebab buku kita belajar ni buku ringkasan. Jadi Syekh Ahmad Syakir dia kata Ibnu Katsir sebut semua sekali daripada para sahabat Nabi yang ramai tentang tajuk solat wusta atau solat asar. Dan dia kata lepas tu, fahadhihin nusus, ini nas-nas fil mas'alah, ya, dalam tajuk ini, la tahtamilu syai'a yu'akkidu dzalikal amr bil muhafazati 'alaiha. Mana yang tidak yang tidak membawa satu benda yang lain, dan juga menegaskan bahawa perintah untuk menjaga ke atasnya. Dan juga sabda baginda dalam hadis yang sahih Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang terlepas dia solat asar, faka'annama watara ahlahu wa malahu, solat telah binasa keluarga dan juga harta dia. Siapa terlepas solat asar, maka dia solat telah habis dah, keluarga dan harta dia telah lenyap. Dia kerugian. Maksudnya kerugian paling besar kan, kita kata hilang duit ni juga, hilang harta dan juga keluarga. Lebih besar, tak ada lebih besar dari itu kan. Nabi berkata, barang siapa terlepas dia solat asar, maka seolah-olah dia terlepas keluarga dia dan juga harta dia telah pun musnah. Inilah hadis yang sahih, hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Ahmad bin Hanbal, dan juga Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah, Abu Daud. Okay? Semua diriwayatkan hadis ni. Okay? Yang mana memang hadis yang sahih, yang menjelaskan berkenaan dengan tajuk barang siapa terlepas solat asar macam tu sekali. Okay? Dan daripada Buraidah bin Hasib bahawa Nabi SAW telah bersabda, bakiru bis salati fi yaumil ghaim fa innahu man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Bersegeralah kamu solat pada hari yang mendung ke, kerana sungguhnya barang siapa yang, pasal kalau hari yang panas sangat tangguh sikit, hari yang mendung sejuk maksud dia cepatkan. Okey, fa innahu man taraka salatal asri, kerana sungguhnya barang siapa meninggalkan solat asar, faqad habita amaluhu, maka telah gugurlah amalan dia. Dan ini hadis ni diriwayatkan daripada Imam Ahmad dan Muslim, Malik dan juga Imam Ahmad dan Musnad beliau. Okey, Muwatta dalam Imam Malik dan Muwatta beliau, dan Imam Muslim dalam hadis beliau. Okey, ini yang kita kata berapa besar ataupun dahsyatnya solat ini kalau tak dijaga. Okey. Okey. Kemudian disebut adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga daripada Yunus Maula Aisyah radhiyallahu anha, Abi Yunus Maula Aisyah, mana hamba Aisyah radhiyallahu anha, nama dia Abi Yunus. Beliau berkata, telah menyuruh aku Aisyah radhiyallahu anha untuk aku tulis baginya satu mushaf. Okey. Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, idza balagat hadhil ayah, bila kau sampai ayat ini, sampai ayat ni, itu ayat surah Baqarah yang kita tengah baca ni. Okey, 38 kan. Okey, 238 238. Jadi Aisyah kata, bila sampai ayat ni, pasal dia tengah tulis, Aisyah pesan awal macam kata, bila kau sampai ayat ini, itu hafizu ala salawati was salatil wusta fa'adhinini, mana panggil aku. Mana kalau sampai ayat ini panggil aku. Falamma balagtuha, maka berkata Abu Yunus, bila aku sampai pada ayat tersebut, adzantuha, aku pun panggil dia. Fa'amlat alayya, maka Aisyah pun ketika tu imla, mana dia sebut, dia baca kepada aku supaya aku tulis, hafizu ala salawati was salatil wusta wa salatil asri, hingga solat asar sebut itu. Wa qumu lillahi qanitin, dan bangunlah kamu kepada Allah Taala dalam keadaan diam, senyap. Qalat, berkata Aisyah, sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku mendengar ia dari Rasulullah SAW, dan demikian macam tu. Dan demikian diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim kan diriwayatkan hadis ni macam ni. Sebab dia datang baca qiraat Aisyah radhiyallahu anha tentang ayat tersebut dengan tambahan dan solat asar. Yang mana kita kata yang hadis ni mendatangkan pengertian bahawa solat wusta tu solat lain. Solat wusta dan solat asar lain. Kita ada 3 pendapat tadi. Kata subuh, zuhur, asar. Yang ini maksud tajuk lain dah. Kat sini dah mula ada perbincangan. Solat wusta tu solat asar ke? Solat wusta tu maksud, adakah kata-kata Aisyah tadi penjelasan ataupun benda berlainan? Macam saya kata saya makan nasi dan telur dan nasi bukan benda sama. Kalau saya kata makan nasi beras siam, tu betul. Ya, maksud dia beras siam tu jadi penjelas. Yang ini tak, dia sebut dan. So, jagalah solat
dan juga solat wusta dan solat asar, dia kata. Dan dia kata aku dengar Rasulullah SAW apa macam ni. Aku dengar ia daripada Rasulullah. Aisyah kata, dan hadis Sahih Muslim okey. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir daripada Nafi' bahawa Hafsah telah memerintahkan hamba dia untuk menulis baginya mushaf. Ini Hafsah pula. Okey. Lalu Hafsah kata, fa idza balagta hadhil ayat, bila kau sampai pada ayat ini, ayat yang kita baca ni 238 ni, hafizu 'alas salawati was salatul wusta fala taktubuha hatta umliha alaika. Maka jangan kau tulis ia sehingga aku diktate ia kepada kamu. Mana aku bacakan ia kepada kamu tulis. Macam mana aku dengar ia daripada Rasulullah SAW membacanya. Lalu apabila sampai ayat tersebut kepada penulisan sampai pada ayat berkenaan, Hafsah telah menyuruh dia untuk menulis hafizu 'alas salawati was salatul wusta was salatul asri. Jagalah kamu salat wusta dan juga salat asar, dan bangunlah kamu kepada Allah Taala dalam keadaan diam. Berkata Nafi', aku baca, Nafi' aku baca mushaf berkenaan dan aku lihat padanya ada waw. Bukannya salatul wusta salatul asri, was salatul wusta was salatul asri. Bila dan ni dalam bahasa Arab, dia bererti benda berlainan. Faham? Saya minum air dan air oren. Saya sebut itu dan tu maksud dia air dan air oren. Dia maksud dan tu maksud dia benda berlainan. Kalau dia kata saya sebut saya minum air oren tanpa dan, maksud dia saya menjelaskan, boleh dipahami penjelasan. Tapi kalau saya kata dan, maka dia memberikan maksud apa? Benda berlainan. Okay, jadi yang diorang tekankan sekarang selepas sebut 3 pendapat yang kita kata banyak, memang kita kata di akhir nanti kita akan kata asal jugalah. Tapi tapi nak terangkan bahawa ada juga timbul tajuk bahawa memang di situ dia katakan ada lain selain daripada asal. Okey, cuma nak fahamkan sekarang Demikian dia kata Ibnu Jarir daripada Ibnu Abbas dan juga Ubaid Ibnu Umair, bahawa kedua-dua mereka Ibnu Abbas dan juga Ubaid membaca demikian, hafizu 'alas salawati was salatil wusta was salatil asri wa qumu lillahi, dibaca macam tu, dan juga permulangan benda yang bertentangan, bahawa dia adalah diatafkan, diikutkan dengan salat asar. Kata salat wusta dengan waw penghubung tu yang mana memberikan maksud perbezaan macam saya sebut tadi. Okey, maka dia menunjukkan ia adalah lain daripada salat asar. Dan dijawab ini, tapi dekat sini Ibnu Katsir telah jawab balik dan terangkan bahawa ini diriwayatkan bahawa ia adalah perkhabaran. Okey, dan hadis Ali tadi lebih jelas. Nabi sebut, Nabi kata mereka sibukkan kita daripada solat wusta, solat asar. Nabi sebutnya tu lebih jelas berbanding dengan yang diorang kata penjelasan mereka. Tapi yang ini Nabi lafazkan sendiri. Yang diorang ni kata aku dengar Nabi kata. Ini lebih kuat sebenarnya. Berbeza dengan saya dengar dia cakap lain, dengan Nabi sabda lain. Macam ni penegasan, Nabi sabda lain. Okey, ini dijawab oleh Ibnu Katsir. Dia kata satu dia bahawa diriwayatkan bahawa itu perkhabaran. Kerana kan ada hadis Ali ini lebih sahih dan lebih nyata pelafazan dia. Dan ini memberikan kepada kalian bahawa waw tu adalah waw tambahan. Waw tu adalah tambahan. Contoh macam dalam surah Al-An'am ayat 55, Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika nufassilul ayati, wa kadzalika, dan demikianlah, nufassilul ayati, kami perincikan, perjelaskan bukti-bukti, tanda-tanda, walitastabina sabilul mujrimin, dan supaya terang nyata jalan orang-orang yang salah. Perincikan ayat dan juga agar menjadi nyata jalan orang yang salah. Kan sama kan, bila dia perjelaskan ayat tadi, secara automatik jalan yang betul dengan jalan yang salah jadi nyata. Tapi kat situ ada ulangan dengan waw juga. Faham tak? Dan demikianlah, wa kadzalika, dan demikianlah, nufassilul ayati, kami perincikan ayat-ayat, tanda-tanda, walitastabina, dan supaya nyata dan agar nyata, sabilul mujrimin, jalan orang-orang yang buat kesalahan. So, nampak? Dua-dua benda tu konteks, meaning yang sama. Kalau anda kata dituang salah satu pun sama. Dan demikianlah agar menjadi nyata jalan orang yang salah. Dan demikianlah
kami jelaskan ayat. Kan sama je. Faham tak? Pasal dia punya in the end result dia sama. Bila nyata tanda-tanda, bukti-bukti, maka teranglah kesalahan orang yang bersalah. Okey. Ayat 55 surah Al-An'am. Dan juga Ibn Katsir nukilkan lagi, dia kata Al-An'am ayat 75. Allah nyatakan, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan Ibrahim kerajaan langit dan juga bumi. Mana segala ciptaan Allah Ta'ala. Dia malakut tu jamak kepada mulkun. Ada orang pergi sebut malakut ni alam malaikat. La ilaha illallah. Ini masalah dia. Kan demikianlah kami perlihatkan Ibrahim malakutas sama, kerajaan seluruh langit dan juga bumi. Maksudnya Ibrahim AS, benda tu ada untuk orang, semua orang tengok. Tapi Allah Ta'ala nyatakan kepada dia sampai dia nampak beza, ini betul, ini salah. Bahkan inilah, kadang-kadang kita kata benda-benda kat dunia ni, benda yang nak mengenal kita Allah Ta'ala simple je. Mana orang, budak kecil fikir pun boleh faham. Tapi kadang-kadang ada orang tu dah PhD tinggi pun tak faham lagi. Kan? Belajar tinggi makin tak pandai. Ada masalah dia. Pasal benda tadi kadang-kadang benda tu so simple. So simple Allah Ta'ala tunjukkan. Tak ada siapa dah boleh beri jawapan lain kecuali akhirnya kembali kepada bukti Allah Ta'ala itulah Tuhan. Itu yang contoh macam kita kata macam, kan kita terangkan dulu, saya kata kalau kita tumpahkan air kan, tumpahkan air, kemudian air itu jatuh, graviti yang tarik tadi dengan angin dan sebagainya, takkan boleh secara accident menulis perkataan yang teratur. Mungkin bukan satu perkataan je. Tak payah satu ayat, satu perkataan, just one word. Saya tumpahkan air, apa kepada kalian ada akan tertulis kalimah tertentu. Nama saya ke, tumpah tu tulis Adli. Kan? Jatuh. Berapa kali tolak baru jadi Adli? Sekali tolak tak edit. Dua kali? 3? 4? 5? 100? Sejuta? Takkan jadi kan? Kenapa tak jadi? Sebab bila tulis, kita pakai Jawi kata Rumi, Ain, Dal, Lam, ya, benda tu perlukan kepada apa? Ketelitian. Pasal kalau Ain duduk sana, Lam duduk sana, Dal, itu tak ada random, tak ada benda, nothing. Kan kita nampak ujung sana ada Ain, macam Ain tu. Kan dia tak teratur. Kemudian bahasa tak wujud. Mana ada? Kan huruf tu bunyi tak tahu. Ni sama kat ni. Ini ikut mana ada? Takkan boleh. A ke? Tulis A. Tak boleh. Pasal bila kita ada tulisan tadi tu, dia ada ketelitian, ada kehendak, ada ilmu. Jadi kat sini patah balik pada apa? Graviti, tak ada ilmu, tak ada kehendak, tak ada apa? Tak ada ketelitian. So dengan sebab itu automatik. Kita kata macam ni, kalau ini kita tumpah ni tak boleh kita terima ia jadi dengan sendiri, tak sengaja. Kan macam accidentally happen. Macam ni aircon ni tak siapa buat ni sebenarnya. Dia ada lori plastik, langgar lori copper, langgar lori scan, pump jadi aircon. Memang gelak kan, macam apa, mana boleh. Pasal apa? Pasal ketelitian. Tapi kalau ikut logik benda tu, tulisan tadi, dengan badan kita lagi complicated. Kita ada sistem saraf, sistem otot, sistem rangka, sistem penghadaman, sistem perkumuhan. Semua sekali kita ada. Perpeluhan, sistem sekian, semua sistem digabungkan sekali jadi manusia. Takkanlah yang tu tak boleh jadi tak sengaja, yang ini tak sengaja jadi. Kan nampak tak? Benda macam ni yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala perlihat pada Ibrahim. Kan bila dia berhujang dengan kaum dia, apa dia keluarkan? Dia bukannya keluarkan jin, syaitan ke tunjuk. Tak. Apa dia buat? Kan dia hujah kau dorang kilas, dia kata engkau buat ke? Dia kata apa? Tak, yang buat tu besar, tanyalah. Kalau boleh dia jawab, dia tanya. Dan bila diorang kata apa bila dia dengan raja pada zaman dia merintah, yang satu Baqarah. Kan dia kata bila raja berkenaan, dia kata apa Ibrahim kata Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhan aku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Kan raja tu kata apa? Anak uhyi wa umiit. Aku pun hidup matikan. Dia ambil 2 orang, dia bunuh seorang, dia biar seorang hidup. Tengok, menghidupkan dan mematikan. Kan? Dia kata itu. Ibrahim jawab balik. Dia kata fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi. Tuhan, Allah Ta'ala menjadikan, datangkan matahari daripada timur. Engkau Tuhan juga. Fa'ti biha min maghrib. Datangkan dari barat. Terdiam semua sekali. Yang ini yang dimaksudkan dengan apa? Dia melihat benda berkenaan dan dia faham. Bukan maksud nampak jin, malaikat lompat-lompat. Mana ada? Faham tak? Bahkan itu sebab kenapa dia minta pada Allah Ta'ala nak lihat macam mana dihidupkan yang telah mati. Kalau dia nampak malaikat datang, tak payah minta dah lah.
Hatta malaikat datang jumpa dia tu ketika dalam rupa orang. Ketika nak lintas untuk pergi musnahkan kaum Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut punya kaum nak dimusnahkan, diorang singgah jumpa Ibrahim. Ketika jumpa tu dia pun asal tak kenal. Sehingga mereka tak ulur tangan pada makanan. Dia dah takut. Ketika dia takut tadi, barulah diorang kata, kami ni utusan Tuhan kau. Maksudnya diorang cakap, baru Ibrahim tahu. Bukan Ibrahim tembus mata. Tembus mata, kasyaf. Mana ada? Baca dalam Quran tu. Kalau kita baca Quran, tak siapa kena kelentong dengan orang penipu-penipu yang mengaku jadi wali lah, mata tembus lah, kasyaf setiap hari. Takkan siapa kena tipu. Memang kita ni pasal orang tak nak belajar Quran. Belajar baca Quran tu. Dekat situ dia ajarkan. Ibrahim pun tak tahu. Ibrahim tak tahu malaikat datang. Malaikat datang tu rupa manusia. Datang Ibrahim siap hidangkan anak lembu lagi. Cuma baik-baiknya Ibrahim AS kan bagi anak lembu nak makan. Daging anak lembu lembut. Dia orang Yaman perangai tu, suka makan anak lembu. Pergi ke pasar dia tak nampak lembu besar, anak lembu tepi tu. dia anak lembu. Ha? Sedap. Lembu sedap. Iya, mahal lah kan. Vil kan. Memang mahal. Tapi cerita dia tak makan lembu tua. Lembu tua ni miskin je. Orang kaya makan lembu muda. Okey. Jadi nak fahamkan sekarang kisah dia hidang makanan. Kau tahu malaikat awal lagi tak hidang kan? Okey, kemudian dia letak dah. Lepas tu bila dia orang tak sampai tangan ke benda tu, dia mula takut. Pasal dalam mungkin zaman tu, kalau orang tu dah buat dia niat jahat, dia takkan makan makanan yang dihidangkan oleh tuan rumah tadi. Jadi dia takut. Bila dia takut, diorang kata jangan takut. Kami adalah utusan Tuhan kamu kepada ni nak untuk musnahkan. Baru dia tahu itu utusan Tuhan. Bukannya kasyah mata, buka mata kan tembus mata. Kerana bersihnya hati tembus mata. Mana ada. Bohong. Kan? Ibrahim tak boleh, bapa para anbiya tak boleh. Datang orang daripada Gunung Jerai tu pun boleh. Apa hal? Tak faham betul. Mana boleh macam ni? Asyik kena tipu je orang kita ni. Itulah suka nak tengok cerita wali-wali, cerita-cerita magic. Itu masalah dia. Tengok cerita magic kan. Cinderella makan apple jadi sekian macam benda. Makan apple Cinderella. Oh, Cinderella bukan Sila. Tak. Tanya sahabat Nabi confirm tak tahu. Tanya Cinderella semua jawab. Semua tahu. Ini kalau tanya artis pun tahu juga ni. Okey. Baik. Kalau yang berbicara dengan alam, dengan dia orang kata macam ulama tu boleh berbicara dengan. Itu masalah dia. Kalau tiap-tiap hari tu pelik. Sekali jadi macam Umar kan. Dia nampak apa berlaku dan perang Mu'tah. Orang perang kat sana dia nampak dekat Madinah. Nampak depan dia. Dan dia cakap sini sampai sana dengar. Orang sana dengar suara dia. Wahai tentera bukit, pasal tentera musuh datang dari belakang bukit, orang tengah menghadap sini, dia tak nampak. Jadi Umar sebut. Diorang dengar. Sekali tu je. Time kena nak ditikam perut Umar tak adalah angkat takbir je. Allah. Okay, mana ada kan? Mana ada? Kan dia kena tikam juga. Maksud dia benda tu berlaku sekali-sekala. Macam Nabi banyakkan makanan. Bukan tiap hari. Ada masa Nabi lapar. Ada masa para sahabat kebuduran. Biasalah. Maknanya possible lah Ustaz. Orang yang macam kita ni boleh banyak macam orang yang ada ilmu ni. Masalahnya macam mana jadi benda tu guideline dia betul. Problem masyarakat kita sekarang ni, guideline kita betul tu macam tu. Kenapa betul? Sebab dia boleh sekian. Siapa cakap? Nabi sendiri pun jin nak belajar Islam dengan Nabi. Bukan Nabi macam tiba-tiba nampak, tak. Nabi siap bawa seorang sahabat temankan dia pergi kat pasar. Yang orang biasa pergi kan, masjid kucing tu kan. Masjid jin tu. Masjid jin tu kan jin lepak situ. Itulah tapak di mana, tapak pasar. Kan perasan tak? Masjid jin tu dekat pasar. Tapak di mana dahulu Nabi mengajar jin. So kenapa para ulama letak dia tutup kawasan tu dengan masjid, jadi supaya jangan orang masuk buat benda bukan. Faham tak tu? Kena dibina bangunan jadi supaya sekat. Kalau tak nanti ada macam-macam guling kat situ. Dan nak guling-guling macam-macam benda akan buat. Tapi oleh kerana nak sekat dia jadi ketika malam berkenaan, malam jin panggil dalam hadis Bukhari Muslim datang. Malam jin, Nabi suruh seorang sahabat tunggu situ. Ada riwayat kata Ibn Mas'ud, ada riwayat kata orang lain suruh tunggu. Nabi masuk pasar tu, jin datang jumpa. Bukan tiba-tiba duduk macam ni. Apa khabar? Mana ada? Tak ada macam tu. Hatta Jibril datang nak mengajar, Jibril fizikalkan badan dia tau. Kalau tidak pun Nabi dia bisikkan. Tapi dari konsep berkenaan Nabi terima, tak ada masalah. Orang biasa ni siapa nak terima? Siapa kita?
untuk melayakkan diri kita setara dengan para anbiya. Tak boleh kan? Ni tahap Nabi je ni. Nabi Allah Ta'ala buka, untuk kita tidak. Sebab itu kena possibility. Orang gila tu mungkin possibility dia betul. Mana kita tahu kan kita, dia tu ada tu kan. Kita tak tahu dia cakap betul tidak, tapi dia gila. Nak macam mana? Mana secara asalnya manusia ni tak nampak. Bukan speciality kita ni nampak baru kita jadi dekat dengan Tuhan. Tak ada. Ibrahim tak tahu malaikat tu datang. Dia pandang bagi makan, dia pun tak tahu tu malaikat. Sehingga dia orang kata, kami utusan Tuhan kamu. Baru dia tahu itu wakil Allah Ta'ala. Jadi Ibrahim macam tu, kenapa kita ada orang yang over tinggi daripada Ibrahim? Kecuali kalau kita kata apa? Wali tinggi daripada Nabi. If we have the idea of wali lagi tinggi dari Nabi, dan kita akan terima ayat ni. Kita boleh terima macam tadi possibility tu akan timbul. Tapi kadang-kadang kita kata kita takkan tinggi daripada para anbiya, takkan ada. Kalau tak nak buka, kita menganggap macam tak sengaja. Jangan kita kata macam, inilah hasil dia. Nanti kan kalau buat jadi macam ni, dia kena belajar kata tak sengaja. Jangan kita belajar apa tau, inilah hasil zikir saya yang banyak. Tak, jangan. Itu kenapa konsep ni, kita kata kenapa kisah-kisah Al-Quran ajar pada kita, dia untuk beri panduan pada kita, faham apa matlamat hidup kita, apa patut kita takut, apa patut kita harap, di mana kita patut letakkan pergantungan kita. Di situ ada guideline. Tidak Allah Ta'ala ceritakan kisah para anbiya tadi kosong. Kenapa Allah Ta'ala ceritakan bagi makan, kan, siap sedia makan? Kenapa Allah Ta'ala cerita macam tu? Sebab nak bagi tahu, Ibrahim pun tak tahu itu malaikat. Until dia orang mengaku, baru Ibrahim sedar ini malaikat. Kalau tidak, mula tak sedar, dia siap bagi makan. Dia tahu malaikat tak makan, kan? Apa nak beri hidang makanan, dia tahu dah malaikat tak makan. Tak, siap masak lagi. Bukan bagi-bagi lembu tu mentah, masak dulu. Dibagi pada itu. Betul, kita nampak boleh dia ni. Erti kata lain, tidak dibuka benda berkenaan. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin, dan supaya dia menjadi kalangan orang yang yakin. Wow itu bukan masuk mughayarah. Wow itu masuk penjelasan, tambahan saja. Mana agar dia menjadi, mana kami beri sekian supaya dia jadi. Wow tu jadi macam supaya, untuk, agar. Dia tidak timbul tajuk apa waliyakum mungkin itu, dia wow tu tambahan saja. Kalau kita buang wow tu, maksud dia masih lagi sama. Kalau kita baca kan, dan demikianlah kami perlihatkan Ibrahim kerajaan langit dan juga bumi, agar dia menjadi orang-orang yang yakin. Kan tak payah ada wow kan. Wow tu sebagai wow zaidah dipanggil. Ataupun dia kata wow tadi dalam hadis Aisyah dan Hafsah tu, wow untuk ataf sifat. Ataupun untuk ataf bagi zat. Contoh macam ni, contoh macam dia kata apa, bila Allah menyatakan surah Ahzab ayat 40, bila Allah menyatakan maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, tidak adalah Muhammad ini bapa pada mana-mana lelaki di kalangan kamu. Mana tak ada orang lelaki ni bin manusia lah, bin Muhammad. Lelaki tak ada, perempuan ada. Macam Fatimah binti Muhammad, Zainab binti Muhammad, Ruqayyah binti Muhammad, Ummu Kalsum binti Muhammad, ada. Tapi kalau lelaki bin Muhammad tak ada. Anak bin Adam adalah bin kepada bin Ladin ada, bin sikit, tapi tak ada bin Muhammad. Pasal apa? Nabi maunya anak lelaki Nabi semuanya mati. So tak ada siapa yang boleh nak bin berakhir dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lelaki. Jadi apa makan Muhammad abah hari menuju walaki Rasulullah, akan tapi dia adalah apa? Utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup pada nabi. Kat sini kan dia bukannya berlainan, still cakap tentang Muhammad. Dua sifat tadi, sifat yang berlainan, tapi apa? Untuk Muhammad yang sama. Bukan maksud dia akan dia, tapi dia adalah utusan Tuhan dan penutup segala nabi. Soalan, nabi dan juga utusan Tuhan kan sama. Bukan kita memang mereka ni mendapat wahyu Allah Taala. So, jadi nabi ni adalah apa dia utusan Tuhan dan penutup segala nabi. Penjelasan tambahan sifat. Wow tu untuk penjelasan sifat. Penjelasan sifat. Bukan sekat utusan Tuhan saja. Bahkan dialah nabi yang terakhir. Tak ada nabi lepas dia. Tak adalah utusan lain lepas ni. Itu maksud dia. Dan juga macam disebut juga dalam surah Al-A'la ayat keempat. Allah Ta'ala nyatakan, Sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu yang maha tinggi. Alladhi khalaqa fasawwa, okay? yang telah menciptakan
Alladzi khalaqa fasawwa, yang ciptakan lalu mengelokkan ciptaan. Walladzi qaddara fahada, yang berikan, yang menetapkan juga beri petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, yang mana dia telah mengeluarkan apa? Benda-benda tanaman. Kan wow tu. Walladzi qaddara fahada, walladzi, bukan wow lain. Wow tu kan maksud dia Tuhan lain. Baik, bertasbih dan memuji Tuhanmu yang maha tinggi. Okey, wow yang alladzi pertama tak ada. Alladzi khalaqa fasawwa, yang dia menciptakan lalu elok ciptaan. Kemudian dia walladzi qaddara fahada, dan yang Tuhan kamu yang. Mana yang tu apa? Sifat. Yang memberi apa, menetapkan dan juga apa? Memberi petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, dan juga mengeluarkan apa tanam-tanaman. Dan demikian macam tu, cukup banyak dalam Al-Quran Karim ayat-ayat yang datang berkenaan dengan tajuk itu. Okey. Dan telah dinaskan oleh Sibawayh, guru pada para orang yang belajar nahwu ni, syekh daripada orang nahwu, Sibawayh terkenal. Nama dia Sibawayh. Dia anak murid kepada Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kan kita baca Quran ni ada titik shin titik 3, sa titik 3, ba titik 1, ta titik 2, kan? Yang ta titik-titik tu kan? Pada huruf-huruf kita belajar tu, qaf titik 2, fa titik 1. Benda tu dibuat oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dia yang letakkan tu. Kalau anda kata ada orang tu kata rahsia Quran itu pada titik ba, zaman Nabi ba titik tak ada. Tak ada titik ba. Jangan bohong, kan? Kalau orang kata rahsia tu adalah pada b, ba tu lah, dengan titik itulah dimulakan Quran, dengan titik itu di akhir Quran. Tak ada. Pasal benda tu ditulis, titik tu ditambah untuk mudahkan orang bukan Arab baca. Itu je. Dengan ba lah sekian. Mana ada? Kalau ada orang kata rahsia tu pada ba tu, bukan pada ba tu, titik ba tu. Dia orang saya tengok cerita Wali Sembilan tu. Dia nakkan rahsia kan B. Ya, B. Dia jampi tu. Ada seorang ustaz saya bagi tu. Dia kata bi kana ma kana, bi yakunu ma yakunu, wa huwal wahidul qahhar. Ni jampi orang belajar bahasa Arab. Dia jampi dia. Bukan belajar untuk pandai bahasa Arab. Maksud dia nak menjampi supaya satu benda diminta tu jadi. Dia kata bi kana ma kana, dengan apa yang telah jadi. Wa bi yakunu ma yakunu, dan dengan apa yang akan jadi, apa yang akan jadi. With what will happen, dia kata. Wa huwal wahidul qahhar, dan dialah Allah Taala Maha Esa lagi Maha Perkasa. Tapi dia kata ba tu lah, titik ba tu lah. Masalah titik ba tu tak ada zaman Nabi. Itu masalah paling berat. Orang tak belajar berkenaan rasam, ilmu tulisan Al-Quran. Mana ada zaman Nabi dah tulisan tadi. Tulisan tadi bahkan kalau siapa pergi kat Sana'a, dia ada dekat dinding masjid lama Sana'a tu ada tulisan yang dikatakan Ali tulis. Yang memang khot lama lah. Tak ada titik. Ba tak ada titik. Ba tak ada titik, shin tak ada titik, ta tak ada titik. Orang Arab tak ada masalah nak baca, diorang boleh baca. Tahun Khalil bin Ahmad Al-Farahidi kejap Ya, saya cek dia nama umur dia. Kan Khalil, dia ni guru Sibawayh. Guru pada Sibawayh yang kita sebut oleh Ibnu Katsir sekarang ni, dialah guru kepada Sibawayh. Okey. Bin Ahmad Al-Farahidi. Okey. Khalil. Okey, dia mana pula? Okey. Dia ulama tahun 100 Hijrah hingga 170. Lahir 100 Hijrah, mati 170. 100. Tabi'in. Kalau dia lahir 100, sahabat Nabi yang terakhir hidup ada 110. 110. Itu mana siapa jumpa sahabat, dia dikira tabi'in. Dia lahir tahun 100 Hijrah. Maksud dia 10 tahun, dalam tempoh mungkin 10 tahun dia mungkin kalau, dan jumpa sahabat Nabi yang seorang yang hidup sampai 110 tu, nama dia Abu Tufail. Lain tak ada, kira anggap tak jumpa lah. Macam Imam Syafi'i rahimahullah, dia kira sebagai tabi'in, bukan tabi'in. Dia jumpa dengan orang jumpa sahabat. Itu pun dah ujung-ujung sikit. So dia lahir 150 kan. Banyak yang awal belum mati. So Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi lahir 100 Hijrah 170. Maksud dia zaman dia lah yang mula mushaf tadi tu diletakkan titik dan sebagainya untuk mudahkan untuk orang bukan Arab baca.
Tu je cerita dia. So kalau ada orang kata rahsia huruf sekian adalah pada ba tu cakap dengan dia gelak kan. Tengok muka dia gelak, lawak kan. Menipu betul. Manalah kan ni kelakar tapi ni masalahnya masyarakat kita ni bila sebut je ni, orang kata macam ustaz ni mengejek guru-guru pondok ke. Masalah sekali kalau benda salah-salah lah, takkan saya nak betulkan. Kan ni bukan ejekan tapi betul, tak ada wujud. So kalau dia kata tapi ba apa rahsia pada titik, pernah dengar kan? Rahsia tu pada titik ba tu yang ada perbualan wali Sunan Kalijaga. Itu Piramli je. Iya ke? Sunan Kalijaga. Tak ni kalau pergi tengok cerita Indonesia, Sunan Kalijaga dan sebagainya, dia jumpa guru dia, nakkan saya tak nak rahsia ni, saya tak nak huruf ba tu, saya nak ilmu titik ba tu. Saya kata daripada titik tu lah jadi semua huruf, dia kata. Itu ilmu rasam dia panggil. Tahun 170 Hijrah baru timbul tajuk dia. Tang mana duduk dia benda tu. Maksudnya umur dia dah kita kata apa? Dalam 50 tahun Imam Syafi'i lahir. Kan dia Imam Syafi'i 150 kan. Dia 20 tahun lepas tu dia meninggal. Ini dia apa Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dia letakkan. Baris lewat lagi. Meninggal tahun 170. 17 Hijrah. 20 tahun lepas Imam Syafi'i lahir. So jadi kadang-kadang inilah. Jadi okey, anak murid dia ni Si Bawih ini terkenal sebagai anak murid kepada Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dia kata apa? Dia kata telah menaskan apa Khalil bin Ahmad Al-Farahidi bahawa boleh untuk seorang tu berkata, okey, aku melintas dengan teman engkau, marartu bi akhika wa sahibika. Aku melintas dengan saudara engkau dan teman engkau. Maksud dia dan tadi bukan dan maksud dia dan berasingan, orang yang sama. Ini boleh dikatakan macam tu. Ini kira guru pada orang-orang ahli nahwu mengatakan boleh. Dan apa dan sahib huwal akh nafsuhu. Wallahu alam. Ni kata oleh Ibnu Katsir nyatakan macam tu. Baik. Ada soalan? Faham ke tidak ni? Faham. Terus diam je kan. Dia kan bila belajar berbuih mulut cakap. Tak faham juga masalah lah. Okey. Baik, tak ada soalan Okey. Nanti saya kalau saya jumpa yang kata rahsia titik ba tu punya perbualan saya tunjukkan. Nak tunjukkan macam mana masyarakat kita ni duk pelik, menjampi-jampi pakai ba, titik ba tu lah sekian. Mana lah pula? Dia ba pasal bismillah. Dengan B. Dia tak tengok auzubillah dulu sebenarnya. Okey. Baik, berhenti sini. Nanti sama kemudian. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Subhanallah, anta astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.